warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirat sambungnya Surah Al-Baqarah muka surat 39 ayat 243 ayat 243 Surah Al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un alim. Alhamdulillah, hadirin hadirat, sambungan habis dah berkenaan dengan keluarga, untuk bina keluarga secara detail. Allah SWT jelaskan pada kita. Mana siapa ayat ni orang mukmin sudah jelas nak bina hubungan dengan Allah, jelas dah bagaimana seharusnya tunduk pada Allah, bagaimana nak beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sumber pun sudah jelas ada masih halal. Bila berlaku masalah sama-sama Islam pun ada peraturan dah. Dan bila nak bina keluarga pun sudah ada peraturan dah. Bila berlaku masalah dalam keluarga pun ada undang-undang dia. Bila berlaku perceraian pun ada undang. Semua tu komplit dah. Jadi bila semua tersesat, maka tu ayat seterusnya sebagai panduan kepada mukmin. Maka orang mukmin, orang Islam, surah Baqarah ajar pada kita, hidup ni bukan semata-mata ibadat dari sudut rutin kita sembahyang, puasa, zakat, tidak. Dan bukan hidup ni bersama keluarga makan minum gitu. Hidup ni kena ada perjuangan orang mukmin. Bahkan ayat sebelum ni bagi tahu, wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu fikir, jangan kamu kata, Allah Taala bagi tahu mati di jalan Allah tu mati, tak. Bal ahya inda rabbikum. Bahkan sebenarnya mati syahid ni hidup yang sebenar-benar. Apa tak? Surah Baqarah ni mula bagi tahu pada orang Islam supaya keinginan kita ni, mana perjuangan kita ni, himmah kita tinggi. Maka kehidupan kita bukan sekadar duduk gitu. Mana umat yang mana yang dapat bina tamadun yang hebat, dapat bina generasi yang hebat, umat yang mana cita-cita dia tinggi, mati di jalan Allah SWT. Jadi Allah SWT datangkan kisah kepada kita ni, kisah Bani Israel, supaya kita ambil panduan, ambil pengajaran. Jangan jadi seperti mana mereka. Mereka ni walaupun diberi nikmat banyak, dipilih Nabi di kalangan mereka, orang soleh di kalangan mereka, tapi sikap mereka lagu mana tidak hargai. Bagaimana sikap mereka dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dalam bab jihad pun mereka tidak sempurna ya. Mereka tidak sempurna, walaupun diberi jaminan akan dapat kemenangan. Seperti mana kisah Ma'ruf, bila Nabi Musa minta daripada Bani Israel supaya pergi serang Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis itu kan, ada golongan yang zalim, dan diberitahu kamu akan dapat kemenangan, kamu dapat mengalahkan. Jadi mereka jawab pada Nabi Musa kepada dia, idhhab anta wa rabbuka. Mugilah wahai Musa dengan Tuhan kamu. Sikap Bani Israel. Jadi Allah SWT nak tanya pada kita, bagi tahu dah mati di jalan Allah, dan bukan mati, hidup sebenar. Orang mati sebenarnya bila dia tidak dapat menyempurnakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada takluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dalam hadis bagi tahu, orang yang zikir, orang yang hidup, orang yang tak ada berzikir, yang mati. Jadi nak akak pada kita. Jadi selesai dah belakang dah, nak tahu belakang dah, tinggal lagi berjual. Tinggal lagi berjual. Jadi nak berjual ni dia ada panduan dia. Maka datang kisah ayat seterusnya ni. Itu hubungan dia dengan sebelum ni lah. Jadi cerita tentang bina keluarga ni dipanggil jumlah muqtaridah. Allah Taala bagi panduan pada kita. Sebenarnya sama semula berkenaan dengan jihad. Ketika mana ayat berkenaan dengan haji tu. Ayat ni. Ataupun ada kita kata nak sama semula daripada awal lagi. Ya ayyuhalladzina fadhkuruni adhkurukum washkuruni wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin fatuhafidhu 'alas salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ia sama daripada situ lagi. Dan ini mari cerita alam tara ilal ladzina kharaju. Tapi cerita ayat 243 ni dia panggil sinopsis dulu. Ini usul biasa dalam Quran. Mukaddimah. Lepas ni Allah Taala pendetail kan. Seperti mana Fatihah lah. Fatihah tu mukaddimah. Baqarah semua tu Allah Taala pendetail.
Dalam Quran banyak gitu. Tak ada kisah ringkas dulu, kemudian Allah Taala detail. Sini pun sama, usul yang sama. Jadi cerita yang sama, alam tara ilal ladzi ni 243 dengan 246 ni cerita yang sama. Ada ini tafsir daripada Ibnu Abbas, bukan daripada kita, daripada Ibnu Abbas. Tabari dengan sanad dia. Ibnu Abbas dia bagi tahu tafsir yang sama, cerita yang sama. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Allah tahukah kamu? Alam tara ni alam ta'lam. Adakah kamu tahu wahai Muhammad, ataupun kita yang baca Quran ni, alam ta'lam, berkenaan dengan orang yang mana keluar daripada rumah mereka untuk berjihad lah. Dan mereka tu bilangan mereka uluf, puluh-puluh ribu, uluf ni ribu-ribu. Tapi tak, bila nak berhadapan dengan musuh, hadaral maut, takut mati, tak berani, pengecut. Allah bagi tahu. Lalu Allah Taala kata pada mereka, mutu, matilah kamu. Sini walaupun jumhur kata mati ni mati sungguh lah. Tapi sebenarnya tak, mutu sini seperti mana dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran. Dalam surah Al-Imran Allah Taala bagi tahu berkenaan dengan sifat Bani Israel. Sifat Bani Israel. Sifat lagu mana? Allah Taala bagi tahu pada kita, ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Allah nak kritik orang Islam ni, suka kepada Yahudi. Orang Islam di Madinah lah, suka pada Yahudi di Madinah, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qunaiqah. Masih lagi terkesan dengan Yahudi. Jadi Allah Taala bagi tahu hakikat mereka ni, Yahudi ni. Ha antum ulai tuhibbunahum. Tengok ni, kamu ni Allah Taala bagi, kamu suka pada mereka, mereka tak suka pada kamu. Kamu beriman dengan kitab belaka, mereka hanya beriman dengan kitab mereka ya. Mereka bila jumpa kamu tak tipu, ucap kami beriman juga. Tapi bila mereka bersama dengan puak-puak mereka, mereka akan gigit tangan mereka nak marah. Addu alaikumul ana minal ghaib. Wa idza khalu addu alaikum. Jadi bila mereka bersendiri sama-sama puak mereka, tak, maka mereka gigit tangan-tangan mereka kerana nak marah pada orang Islam, bencinya mereka pada orang Islam. Jadi Allah Taala kata kul mutu bi ghaizikum. Ni, mapuhlah kamu dengan kemarahan kamu tu. Jadi mati dalam surah Al-Imran ni bukan mati sungguh. Tak, mati. Sini pun sama juga. Tak. Kita boleh terima lah. Sebab sini begitu, sini mana ada panduan daripada kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mati situ bukan mati hakikat tu. Mati mana mati Allah Taala bagi tu kul mutu bi, matilah kamu dengan kemarahan kamu tu. Tak. Kalau bahasa kita lah ni sila merepuk lah. Kita nak maaf ya. Merepuk. Kalau bahasa Kelantan kita maaf pergi lah. Mana ucapan tidak mahu, ucapan yang mana menunjukkan kemarahan Allah SWT, ketidakredaan Allah SWT dengan sikap mereka tu. Tak. Bila nampak musuh, dah kira bilangan mereka ramah. Tak. Lari, pengecut. Jadi Allah Taala tu mutu. Tak. Mana Allah SWT tidak redha dengan perbuatan mereka. Kemudian kemudian Allah Taala hidupkan mereka semula dengan lahirkan di kalangan mereka ni orang yang mana bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat besar kurnia dia pada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak mahu bersyukur. Ini sinopsis dia. Cerita sebenar dia 2 partner detail dia. Kemudian Allah Taala berpaling pada kita, pada umat Nabi SAW, pada orang Islam ni. Wa qatilu fi sabilillah. Dan kamu wahai umat Muhammad, berjuanglah kamu di jalan Allah, berperanglah kamu di jalan Allah. Wa'lamu, ketahuilah bahawa Allah Ta'ala itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Lepas tu bila jihad ada infak, man dzalladzi, siapa dia nak bagi pinjam pada Allah, pinjaman yang baik, targhib daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam budak-budak Allah Taala buat kita. Tak. Semua nikmat yang Allah Taala bagi pada kita daripada dia juga bagi. Tapi dia minta pinjam. Ini salah satu uslub Allah Taala guna untuk tarik hati kita biar kita jatuh hati pada dia. Cara Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Bahasa gini, ni di antara uslub Quran ni untuk tarik hati kita, tarik hati hamba supaya kita ada takluk dengan Allah.
Tak. Quran dia banyak usul-usul begini. Dia konsep hati kita. Kalau kita renung tadabbur, kita tengok ni, man dzalladzi, siapa dia nak bagi pinjam pada Allah? Apa ya? Nak bagi pinjam pada Allah, pemilik langit dan bumi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu dalam hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seluruh makhluk, manusia dan jin, daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dan jin berkumpul di satu tempat, mohon segala hajat, Allah Taala beri sempurnakan semua hajat itu dalam masa yang sama. Dia tidak mengurai daripada khazanah Allah tu, malaikat seperti mana satu orang ambil jari dia celup dari laut, apa yang lekat di jari dia. Itu khazanah Allah. Mana pun kita tak faham. Dari zat lagu ni minta pinjam pada kita. Macam sultan nak pinjam dengan kita, orang kampung. Pinjam kata Imam Mukim. Nampak tak? Mungkin kenal tak Imam Mukim ke tak? Tak Imam mari pinjam 100. Oh, sultan pinjam. Apa? Bayar dia punya untuk timbulkan perkara tu. Ini cara Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala khitab begini kepada orang mukmin. Tak dalam bab jihad supaya jihad, tarik jihad. Dan bila tarik jihad, tarik infak untuk timbulkan perasaan. Allah Taala tanya, "Man, siapa ni nak bagi pinjam pada Allah? Pinjaman yang baik." Yang mana Allah Taala akan balas pula berlipat kali ganda. Dengan berlipat kali ganda yang sangat banyak. Dan sedangkan sebenarnya Allah Taala wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menyempitkan dan Allah yang meluahkan rezeki hamba ni. Wa ilaihi turja'un. Dia kepada dia semua akan dikembalikan. Semua akan dikembalikan. Ajib. Ayat infak turun kan kepada para sahabat di Madinah ketika mana susah. Sebab tu dia jadi dalil belaka. Sebab tu hebat sahabat belaka. Tak. Hijrah tak ada. Tanaman tak jadi. Nak nega tak boleh, pergi Yaman kena tak boleh, kena sekat. Tapi ketika tu turun ayat jihad tu, ayat infak. Bayar. Kita nak makan lah tak ada. Nak makan lah pun tak ada. Ini keadaan para sahabat. Tapi mereka luluh. Mereka luluh. Sambut. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kemudian masuk cerita secara detail. Alam tara ilal mala'i min bani Israel. Tahukah kamu berkenaan dengan cerita apa dia? Berkenaan dengan pembesar-pembesar di kalangan Bani Israel. Ini Allah Ta'ala belajar kesimpulan kepada kita, kisah supaya kita ambil iktibar. Allah Ta'ala bagi tahu pada kita, tahukah kamu berkenaan dengan golongan-golongan atas di kalangan Bani Israel. Sebut malak ni. Al-malak ni malak penuh. Mana kalau penuh, orang pandai dia dengan penuh perhatian. Siapa ni? Golongan yang ada kedudukan lah. Sebab tu dia panggil al-malak di kalangan Bani Israel. Dan cerita ni berlaku selepas Nabi Musa. Nabi Musa telah wafat lama dah. Ni sezaman dengan Nabi Daud AS. Nabi Daud di zaman ni lah, di zaman Nabi ni. Masa tu Nabi Daud tak jadi Nabi lagi. Tak. Tahukah kamu berkenaan dengan cerita pembesar-pembesar di kalangan Bani Israel selepas Nabi Musa, ketika mana mereka berkata kepada Nabi mereka, tengok, Nabi ada bersama mereka. Tak, sepatut Nabi ada bersama kita dengan umat ini dia ya, ikut ya. Itu sifat. Tapi Allah Taala cerita sekali lagi sikap Bani Israel. Nabi ada bersama mereka, dia buat Nabi, dia arah Nabi pula. Dia lebih tinggi daripada Nabi. Sebab tu Nabi Allah Taala turun ayat kan, didik umat ni, umat Nabi, la tuqaddimu baina yadayillah. Wahai beriman, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillah. Allah Taala beritahu, wahai beriman, jangan kamu mendahului Nabi. Kita dengan Nabi ni sami'na wa ata'na, seperti mana para sahabat telah tunjuk pada kita. Tapi ini Bani Israel. Allah dah tahu kan kamu berkenaan dengan pembesar-pembesar Bani Israel. Kisah ni berlaku selepas Nabi Musa AS. Ketika mana mereka kata kepada Nabi mereka, lantik seorang pemimpin pada kami untuk kami berjuang di jalan Allah. Tu betul saya dia minta kanan. Nabi mereka kata, qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqad. Lama ke bila difardukan kepada kamu perang, lama kamu tak perang pula. Tu Nabi mereka kata. Sebab Nabi mereka kecil lagi, sebab tahu dah tu, ada dah tu musuh. Dak. Sebab Nabi tidak Allah SWT tidak perintah Nabi ni supaya jihad lagi. Sebab umat tak ada isti'dad lagi. Jadi umat ni gopoh. Umat ni gopoh. Dia amal tak tahu mana lagi, tapi nak perang. Benda ni berlaku pada sahabat. Pada sahabat peringkat awal.
Tak bila kena uji ke tak? Di Mekah lagi. Sahabat anak-anak muda di Mekah ke tak? Pergi jumpa Nabi. Rasul, bukankah kita berada di atas kebenaran? Tak. Bukankah kita berada di atas kebenaran? Mereka tu sesat. Maaf kita tak lawan. Tak lawan. Nabi kata sabar. Tunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tunggu arahan daripada Allah ya. Nabi tunggu arahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu kita kena tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok keadaan umat. Jadi Nabi mereka kata, "Maka bila difardukan kepada kamu perang, kamu tak sempat perang pula." Maka mereka jawab, "Malana." Apa tak sih? Apa tak sih alla nuqatila fi sabilillah? Kenapa kita tak nak berjuang di jalan Allah? Sedangkan ni punca dia. Wa qad ukhrijna min diyarina wa nas. Sedangkan kita telah dihalau daripada tanah air kita. Dan begitu anak-anak kita ni. Ni sentimen dia nak perang ni kerana nak balas dendam. Nak perang kerana agama, kerana bangsa, kerana tanah air. Ini dia punya semangat dia ni. Ni tak boleh. Dia bukan atas dasar ni. Allah Taala begitu. Falamma kutiba alaihimul qital, bila difardukan kepada mereka perang, tawallau, lari belakang. Illa qalilan min, kecuali sedikit saja. Kecuali sedikit saja di kalangan mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah SWT sangat jelas tentang orang yang zalim. Allah Taala tahu. Allah Taala bagi tahu. Dan ini kita belajar. Masuklah. Tersambung lepas ni. Subhanakallahumma wa bihamdika.